Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan ProKids Politeknik Kota Baru Kelantan terdiri daripada 10 orang pensyarah dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tajuk projek yang kami bangunkan adalah ProKids. Pro yang bermaksud programming, manakala Kids adalah untuk trainer kids. Dalam Pelan Strategik Politeknik Kota Baru, inovasi atau KIK merupakan salah satu KPI yang perlu dicapai. Berikut adalah surat lantikan ahli kumpulan ini. Kriteria pemilihan projek oleh kumpulan adalah mendapati ciri-ciri berikut. Pertama, kreatif dan inovatif. Kedua, impak positif. Ketiga, pulangan nilai. Keempat, replikasi. Kelima, pengomersialan. Pemilihan projek ini telah melalui beberapa proses dengan menggunakan alat kawalan kualiti seperti brainstorming, infinity diagram, data matrix, analisis SMART dan benefit analysis. Kaedah yang pertama adalah brainstorming. Melalui kaedah ini, terdapat 15 masalah telah dikenal pasti. Kaedah kedua adalah infinity diagram. Daripada 15 masalah yang telah dikenal pasti, kami memilih 6 masalah utama. 4 masalah penting telah dipilih melalui kaedah yang ketiga, iaitu kaedah data matrix. Kaedah analisis SMART digunakan bagi memilih 2 masalah yang sangat penting. Kaedah yang terakhir adalah benefit analysis, di mana satu masalah yang sangat penting dan mampu dilaksanakan dipilih. Dan didapati masalah utama ialah kesukaran melaksanakan amali kursus DEC 20012 Programming Fundamental telah dipilih. Masalah ini serius berlaku kepada pelajar kejuruteraan elektrik yang mengambil kursus Programming Fundamentals. Setelah masalah ini dikenal pasti, ia diperincikan lagi dengan kaedah Design Thinking untuk penambahbaikan perkara tersebut. Kaedah ini memberi fokus kepada human atau user-centric. Ia memberi penekanan yang tinggi kepada keperluan dan kehendak pelanggan serta dilihat penting dalam menghasilkan inovasi penyampaian perkhidmatan. Proses design thinking melibatkan empathize, define, ideate, prototype, test dan implement. Proses pertama bagi design thinking adalah empathy. 5 kaedah yang digunakan iaitu memerhati tindakan pengguna, melibatkan diri dalam tindakan, temu bual, menyelami pengalaman dan soal selidik. Proses kedua adalah define. Semasa proses define, terdapat beberapa perkara perlu diambil kira, iaitu fungsi utama, memenuhi kehendak pelanggan, agenda nasional, industri 4.0 dan sasaran outcome. Fungsi utama merangkumi core business, visi dan misi Politeknik Kota Baru dan juga misi Kementerian Pendidikan Tinggi. Manakala untuk memenuhi kehendak pelanggan, 4 perkara dititik beratkan iaitu kursus disiplin core, practical work, CGPA yang tinggi dan keputusan yang baik. Seterusnya, agenda nasional adalah Transformasi Nasional 2050, Government Transformation Program, Economic Transformation Program dan Transformasi Politeknik. Bagi memenuhi industri 4.0, projek ini juga telah mengambil kira tentang peningkatan dan revolusi, inovasi serta perkhidmatan. Di samping itu, projek ini akan memberi fokus kepada manusia dan transformasi digital. Kemahiran digital sangat diperlukan dalam industri 4.0 pada masa akan datang. Terdapat 8 sasaran daripada projek ini, iaitu yang pertama, inovasi yang dihasilkan dapat mengurangkan 50% masa practical work yang dijalankan. Yang kedua, memudahkan sambungan litar practical work. Yang ketiga, wayar sambungan yang selalu digunakan tidak akan patah. Yang keempat, sambungan wayar yang kemas. Yang kelima, sambungan wayar tidak berserabut. Yang keenam, mengurangkan 80% kesilapan pada sambungan litar. Yang ketujuh, memudahkan semakan sambungan litar dibuat. Dan yang terakhir, iaitu yang ke-8, tiada
kesilapan dalam penggunaan pimpin masukan dan keluaran. Dengan menggunakan kaedah takrifan iaitu proses penghuraian, sintesis, brainstorming, unpacking dan point of view. Dari maklumat yang diperolehi, 9 masalah utama telah dikenal pasti dan ditakrifkan untuk diselesaikan. Antara masalah tersebut adalah: yang pertama, mengambil masa; yang kedua, sambungan sukar dilakukan; yang ketiga, wayar sambungan selalu patah; yang keempat, sambungan wayar yang tidak kemas; yang kelima, sambungan wayar berserabut; yang keenam, kesilapan semasa membuat sambungan; yang ketujuh, kesukaran membuat semakan; yang ke-8, kesilapan memilih pimpin; dan yang terakhir iaitu yang ke-9, kesilapan pada keputusan practical work. Kaedah analisis masalah yang digunakan adalah Blue Ocean Strategy. Kaedah ini mengambil kira bagaimana menguruskan practical work DEC 20012 dengan lebih mudah. Hasilnya, maklumat ini dapat digambarkan oleh kanvas strategi as it is. Antara langkah-langkah yang diambil kemudiannya digambarkan melalui 4 kerangka langkah ERRC, di mana wayar patah dan kesilapan litar perlu dihapuskan, masa sambungan perlu dikurangkan, kebolehpercayaan, sambungan litar dan markah, keputusan, kecekapan, keselesaan dan laporan lengkap perlu ditingkatkan, dan idea kreatif perlu diteroka untuk mencipta satu produk inovasi iaitu Trainer Kits DEC 20012 Programming Fundamentals. Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah ini, ProKits akan mencipta satu produk inovasi dengan menggunakan strategi Canvas as it is and as to be. Seterusnya, cadangan dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mendapat keputusan yang paling praktikal. S adalah strength, W adalah weakness, manakala O adalah opportunities dan T adalah threats. Bagi strength adalah package modul yang lengkap, mudah dibawa dan tahan lasak. Untuk weakness, kebergantungan pelajar kepada trainer. O ataupun opportunities, projek ini adalah mesra pengguna, dan T threats, kemungkinan berlaku litar pintas yang akan merosakkan litar tersebut. Pelan tindakan penyelesaian yang telah dirangka memenuhi ciri-ciri penambahbaikan alat trainer. Pembangunan prototipe ProKits telah diadakan pada awal bulan Jun 2021 selama 1 minggu. Seterusnya, prototipe pertama dan uji cuba telah dijalankan selama 1 minggu. Uji cuba kedua dilaksanakan pada awal bulan Julai selama 1 minggu dan fasa seterusnya adalah mengumpul data secara eksperimen untuk dibuat analisa keberkesanan prototipe kedua. Analisa telah dibuat terhadap ketahanan prototipe, keselamatan dan juga keberkesanannya. Penghasilan ProKit ini memberi impak yang positif. Hasilnya, kami telah berjaya membangunkan satu alat pembelajaran yang mudah digunakan oleh pelajar dan boleh membantu pelajar dalam melaksanakan practical work tanpa bantuan sepenuhnya daripada pensyarah. Selain itu, kesan jangka panjang kepada jabatan adalah mengurangkan kos operasi. Masa penyambungan litar dan penulisan atau cara dapat dipendekkan, kesilapan semasa penyambungan litar dapat dikurangkan dan juga kos pembelian bahan luar iaitu wayar dapat dikurangkan. Hasil daripada penghasilan projek ini dapat memberi peningkatan idea-idea kreatif dan inovasi pensyarah,
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam penyampaian, memenuhi keperluan perkhidmatan dan juga memenuhi jangkaan pelanggan iaitu pelajar. Selain itu, ia juga dapat menjimatkan masa kerja-kerja praktikal dengan menghasilkan inovasi yang penuh mesra pengguna. Ia juga dapat mengurangkan kesilapan melaksanakan kerja-kerja amali melalui kaedah dan bahan yang dihasilkan, penjimatan kos melalui penggunaan sumber sedia ada secara optimum, dan projek ini berpotensi untuk disesuaikan secara langsung atau diubah suai mengikut keperluan organisasi lain. Seterusnya, outcome daripada penghasilan projek ini kepada pendidikan iaitu dari segi kreativiti dan inovasi, berimpak tinggi, pulangan nilai yang baik, menghapuskan kesilapan kerana ada bantuan trainer dan menjimatkan kos kerana projek ini tidak memerlukan penggunaan bahan yang mahal dan ianya fleksibel serta boleh digunakan oleh pelbagai tahap pengetahuan pelajar. Projek ini terdiri daripada pakej lengkap modul kawalan, masukan, keluaran, alat atu cara, modul nota dan nota trainer dengan menggunakan konsep mix and match puzzle yang menarik. Ia juga dapat meningkatkan kefahaman pelajar tentang pengaturcaraan dengan lebih mudah. Selain itu, pelajar boleh menggunakan alat tanpa bantuan pensyarah kerana semua nota dan manual sudah tersedia. Bahan yang digunakan mudah dibawa ke mana-mana serta tahan lasak. Selain itu, kesan jangka panjang kepada jabatan adalah keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, meningkatkan produktiviti, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian. Penghasilan ProKit memberi nilai tambah kepada pengguna yang lain, reka bentuknya yang mudah alih memudahkan ia dibawa ke mana-mana. ProKits ini mempunyai ruang khas penyimpanan kabel dan ruang penyimpanan modul yang kemas. Ia juga menggunakan kaedah mix and match modul. Pengguna hanya perlu mengambil dan memasang modul-modul yang berkaitan dan membuat atucara berpandukan nota modul yang disediakan. Selain itu, ia didatangi dengan beg aluminium yang tahan lasak dan lengkap untuk pengguna menjalankan practical work tanpa perlu menggunakan alat sampingan yang lain. Projek ProKits mendapat kebenaran untuk digunapakai di Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi kursus DEC 20012 Programming Fundamentals. Untuk replikasi, ProKits bukan sahaja digunakan di Politeknik Kota Baru, tetapi ProKits berpotensi untuk diadaptasi secara terus atau diubah suai mengikut keperluan organisasi lain. Untuk pengkomersilan pula, kumpulan telah membuat perbincangan dengan konsultan ke arah pengkomersilan trainer. Kumpulan juga mengambil kira agenda pengkomersialan di peringkat penghasilan projek sebagai langkah awal pengembangan potensi projek dengan membuat akuan bersumpah dan akuan hak cipta. Projek berupaya bersaing di pasaran serta mampu menjana pendapatan khasnya kepada organisasi dan amnya kepada negara. Permohonan hak cipta ProKits telah dikemukakan kepada My IPO pada 28 Mei 2021. Sebelum inovasi ini dihasilkan, penyambungan litar adalah seperti berikut. ESP32 akan disambung menggunakan protobot. Pelajar perlu mengetahui pin sambungan LED sebagai output dan setiap pin pada ESP32.
Setelah siap penyambungan lita pada ESP32 dan LED, pelajar perlu menyambungkan ESP32 dengan DC Wotan Supply. Pelajar perlu setkan wotan daripada DC power supply untuk dijadikan input kepada lita ESP32. Selepas itu, pelajar perlu mengenal pasti masalah utama sekiranya LED pada lita tidak menyala selepas DC power supply dibuka. Antara 9 masalah utama telah dikenal pasti ialah: 1. Sebelum inovasi ini, proses sambungan lita mengambil masa yang lama. 2. Penyambungan lita sukar dilakukan. 3. Wayar penyambungan selalu patah. 4. Sambungan wayar yang tidak kemas. 5. Sambungan wayar yang berserabut. 6. Kesilapan semasa membuat sambungan. 7. Kesukaran untuk membuat semakan. 8. Kesilapan memilih pin-pin. Dan yang ke-9 adalah kesilapan pada keputusan practical work. Sebagai jalan penyelesaian kepada masalah ini, kumpulan ini telah mencipta satu produk inovasi yang diberi nama ProKids. Penghasilan ProKids memberi nilai tambah kepada pengguna, di mana reka bentuknya yang mudah alih memudahkan ia dibawa ke mana-mana. ProKids ini mempunyai ruang khas penyimpanan kabel dan ruang penyimpanan modul yang kemas. Ia juga menggunakan kaedah mix and match modul, iaitu pengguna hanya perlu mengambil dan memasang modul-modul yang berkaitan sebelum membuat atur cara berpandukan nota modul yang disediakan. Selain itu, ia didatangi dengan beg aluminium yang tahan lasak dan lengkap untuk pengguna menjalankan practical work tanpa perlu menggunakan alat sampingan yang lain.